Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah pada hari ini Isnin 10 hari bulan 1 2022, Allah Ta'ala rezekikan kita dapat sambung balik kitab kita yang tertangguh. Kali terakhir kita baca siri yang ke-35, 1 hari bulan 3 2021. Maknanya 10 bulan juga. Kau tahu apa? Dekat-dekat lama masa. Tapi tak apalah. Itu semua ketetapan Allah. Allah nak tengok kita rindu ke tak rindu ke masjid. Bila tak pergi masjid, rindu ke tidak? Patutnya bila masjid buka tu, Allah apa tikam bawah. Nyepak kat mari sungguh-sungguh, kan? Tapi apa boleh buat? Dia biasa tak mari masjid, dia kata tak apa, dah tak pergi pun. Baiklah, para pelajar sekalian, pelajaran kita dalam buku nota kita ni nama dia Sunnahmu Amalanku. Yang ada kitab muka surat 182, sunnah ketika bangun dari tidur. Bila kita bangun dari tidur, apa yang patut kita buat? Tengok mukaddimah sebelum masuk ke tidur dulu. Daripada seorang sahabat yang bernama Amr bin Auf. Amr bin Auf radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan kepada kita sebuah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnatan min sunnati." Sesiapa yang menghidupkan satu daripada sunnah-sunnahku yang dilupai oleh orang. Tuan-tuan tanda sikit. Yang dilupai oleh orang. Jangan reka sunnah. Kita tak boleh reka sunnah. Sunnah ni Nabi je boleh bagi. Kita hanya menghidupkan. Artinya orang lupa, kita pergi hidup balik. Zaman PKP ni orang terlupa nak pergi masjid, kita pergi panggil semula. Apa kita dapat? Fa'amila bihan nasu, maka orang pun beramal dengan sunnah yang kita kempen tadi. Kita kejut balik di orang yang sedang lena. Kana lahu mislu ajri man amila biha, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Berapa orang dah kita dapat buat balik ke masjid orang-orang yang sudah lupa kepada sunnah? Berapa orang? 10 orang. Setiap kali dia mari, akaun kita masuk. Orang itu mari masjid kerana kita. La yanqusu min ujurihim syai'an, tidak kurang pahala dia walaupun sedikit. Tak kurang. Allahu akbar. Kita kata besarnya pahala orang yang berdakwah, ajak orang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahu Ibnu Majah bisanadin sahihun li ghairihi, sebagaimana kata muhakkik. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian. Hamba Allah yang bijak mestilah selalu memanfaatkan setiap hari, setiap jam, setiap minit dan saat. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh terbaik untuk memanfaatkan hidup kita yang ada atas dunia ni. Buat sementara Allah beri kita hidup, maka kita manfaatkan hidup ini dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi jemaah yang baru masuk tadi, muka surat kita sekarang ni 183 buku ni muka surat 183. Maknanya bagaimana kita nak i'mar, bagaimana kita nak bangunkan masa yang Allah anugerahkan kepada kita, satu hari satu malam. Banyak kali dah kita hitung. Berapa minit satu hari satu malam? Lama dah tu, tak bilang. 1440 minit.
Kita terlupa dah. 1440 minit kita nak bahagikan masa ni biar cukup, ada semua. Kerja boleh, cari rezeki boleh, ibadat boleh, baca Quran boleh, ziarah orang boleh, orang mati boleh solat, sedekah boleh. Dia kata tak ada masa. Kenapa kita kata tak sempat? Masa kita ada. Ada sebuah buku yang baru keluar, tajuk dia Sehari dalam Hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena tengok buku ni pula. Sehari dalam hidup Nabi, kita tengok Nabi kita buat apa daripada dia bangun tidur sampai ke dia tidur balik satu hari. Dia panggil Al-Yawmun Nabawi, bahasa Arab kata. Menarik kita ni. Bangun tidur merupakan satu nikmat yang tidak ternilai. Allahu Akbar. Mari zaman Covid ni, di antara pesanan ringkas yang kita tak nak baca, sama ada melalui WhatsApp ataupun di Facebook, saudara doakan saya akan ditidurkan. Betul tak? Kalau kena hak ni kan, habislah kita. Mengucap panjang dah lah tu. Sebab ada hak tidur tak bangun, ada tidur bangun balik. Ada, tapi tak tahu siapa yang bangun, siapa tak bangun. Covid ni nampak macam main-main ya, tapi sekali dia tidur, tak bangun kita. Maknanya kita itu yang katakan bangun tidur merupakan suatu nikmat yang tidak ternilai. Allahu Akbar. Hal ini kerana kita dihidupkan kembali selepas mati. Allah Ta'ala gambar dalam Quran, mati, tidur tu dianggap mati kecil. Mana mati sekejap. Sebab apa tidur dikatakan mati? Kenapa? Sebab waktu kita tidur, kita tak tahu apa. Tak tahu orang buat apa kat kepala kita. Tak tahu. Nah, tidak tahu. Tambah-tambah waktu ini tidur mati pula. Allah. Nah, orang usut tak dalam kolah baru sedar. Ingat duk berenang mana saat ni? Untuk menjalani aktiviti seperti biasa. Waktu pagi adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan syukur atas kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mana dalam hidup kita ni para jemaah kena tanda di kitab tu buat nota sikit. Pagi kita mula nyatakan kesyukuran. Bila nak tidur malam kita muhasabah apa yang kita buat seharian. Mana kita ni antara dua. Pagi kita syukur sebab apa? Kan dalam hadis Nabi sebut, bila kita bangun daripada pagi kita tengok sendi-sendi kita masih bergerak, kita kena syukur. Di antara tanda syukur itu apa? Salat sunat duha 2 rakaat. Itu duha yang sunat. Besar lagi kita syukur salat subuh. Subuh tu fardu, itu besar lagi. Maka kita kata kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita, Allah Ta'ala hidupkan kita balik. Habis satu hari kita kerja pagi sampai malam, bila nak tidur muhasabah. Hari ini dari pagi tadi sampai saat ini apa yang aku buat dari sudut kebajikan? Berapa banyak masa yang kita gunakan untuk kebajikan? Berapa masa yang kita gunakan untuk kerja-kerja biasa kita rutin? Dan adakah dalam masa kita tercalar dengan perkara-perkara maksiat dan mungkar? Kalau ada, itulah waktu muhasabah. Kita berjanji. Dia kata dalam istilah orang tasawuf, dia panggil mu'atabah. Maksud itulah kita nak cela nafsu kita. Nafsu, esok jangan ulangi balik perbuatan mungkar yang kau buat aku hari ni, terjebak. Dia syaitan ni kata di para ulama, asyaitanu farighun. Syaitan dia tak ada kerja. Tak ada kerja dia. Dia reka hari-hari. Dia duk buat benda-benda baru. Benda-benda maksiat hak baru ni, syaitan duk cari hari-hari dia nak reka. Macam kita juga. Kita reka ni nak suruh jadi macam-macam benda yang berlaku. Jadi syaitan pun reka juga. Mula-mula keluar dia panggil Panama Dance. Habis orang pejabatnya suruh berjoget belaka. Dia kan? Orang pejabat ni lama-lama tak apa ingat tajuk lagi. Ni baru ni pula dia panggil berapa dia pula ni? Hak baru ni. Mana dia panggil nak buka tu dua bini, hak baru-baru sudah menikah ni. Unboxing. Ini mazhab baru lah, mazhab syaitan baru ni. Tak habis cerita dia. Bila Covid dia lagi dia reka hak baru. Ini baru tu dia. Kau orang sini tak dengar lagi cerita ni. Tak dengar kita cerita mula. Ini nak cerita syaitan. Baik. Berikut adalah antara sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari
Setiap kali bangun daripada tidur, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, selain menjadi ibadah, sunnah ini juga dapat menyegarkan tubuh kita. Dia satu, kita ikut sunnah ni satu ibadah. Yang kedua, dia panggil kita rasa sihat, rasa segar. Mula-mula Nabi kita SAW bangun dari tidur, tengok nombor satu, menyapu kesan tidur pada muka dengan tangan. Bila dia sedar tidur, dia gosok muka dia. Sapu, orang panggil sapu, hilang kesan tidur tu. Gosok. Sunat menyapu kesan-kesan tidur yang terlekat pada muka dengan menggunakan tangan apabila bangun dari tidur. Maknanya kita gosok, sapu, ngatuk tu. Kemudian Nabi kita SAW membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, ayat 190 hingga 200. Itu di antara sambil baca tu Nabi kita tengok ke langit. Dia tengok ke langit. Sebab apa tengok ke langit? Sebab ayat tu inna fi khalqis samawati wal ard, kejadian langit dengan bumi. Kita tengok. Kalau kita duduk rumah kebetulan ada tingkap, tengoklah keluar tengok. Kalau boleh lah, kalau tak boleh buka tingkap masuk, benda-benda lain tak payah. Mana ke dalil amalan ini? Ini menariknya kita ni para jemaah. Bila kita sebut hak Nabi buat, kita sebut dalil. Ada setengah orang ni tak boleh tanya dalil. Dia kata orang kita, orang kampung ni apa main dalil-dalil ni? Tak. Ustaz-ustaz ada ajar orang bermain dengan dalil. Kita tidak bermain, kita nak beramal dengan dalil yang ada. Perbeza cara pendekatan kita, para jemaah sekalian. Bila kita buat amal, kita tahu ni hak Nabi buat, rasa semangat atau semangat? Semangat. Sebab itulah Al-Faqir Abu Anas kata, beramal dengan sunnah Nabi SAW ini hati tenang, pahalanya confirm. Kenapa hati tenang? Kalau orang tanya, ambil mana ni? Ni. Hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Sepupu Nabi. Kata Ibnu Abbas, pada suatu malam saya tidur di rumah ibu saudara saya, Maimunah. Maimunah ni isteri Nabi, mak saudara Ibnu Abbas. Jadi dia bebas lagi rumah makcik dia. Tak terlibat masalah aurat, masalah apa, sebab mak saudara dia. Lalu saya berbaring di hujung tempat tidur. Rasulullah SAW bersama isterinya berbaring di tempat yang lain. Rumah kecil, bakat tidur bucu rumah gitu ya. Rasulullah SAW tidur sehingga pertengahan malam, atau sebelum atau selepasnya sikit. Maknanya sampai setengah malam atau lebih sikit. Ibnu Abbas pun tak tengok jam masa tu. Jam pun tak ada. Dia tengok langit ya, bobok dia ni. Baginda bangun dan duduk sambil menyapu kesan tidur. Mana dia bangun tu dia gosok muka dia. Sallallahu alaihi wasallam. Menyapu kesan tidur daripada muka Nabi sallallahu dengan tangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Dia bangun baca ayat terakhir 10 ayat Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh sampai ke akhir. Dalam kitab perisai Muslim kita tu ada bacaan-bacaan ini. Senang. Nak cari Quran, nak buka pula payah ambil tu. Alhamdulillah perisai Muslim zaman PKP ni ada sahabat kita tolong buat. Dia masuk dalam handphone. Dah ambil dah kapok kita ni. Masuk belakang dah. Kena mana tak ada lagi kena minta kita bagi. Buah dalam handphone ni mudah. Terlupa sedati dia boleh pecek dah. Tak ada dia pecek gilah ke WhatsApp dulu, tidak pergi ke perisai Muslim untuk masalah. Dia melilau lah lain juga. Allahu Akbar. Waktu tak ada buku dulu, gelap payah nak baca. Sekarang ni sudah ada dalam handphone. Apa alasan kita tak nak baca? Allahu Akbar. Berat kita ni. Makin hari makin berat kita bila tak beramal dengan sunnah ni. Bila sunnah ada di tangan, Quran ada di tangan, kita tak baca. Berasa berat ke tidak nak jumpa dengan Tuhan esok? La ilaha illallah. Baik. Kemudian bangun menuju ke tempat wuduk. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan sempurna wuduk dan dia terus solat. Maka itu gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangun dia sapu muka dia, kemudian dia pergi berwuduk, kemudian dia solat. Ada lagi susunan lain lagi ya, yang elok. Yang ketiga,
Jadi tartib ni dia riwayat Ibnu Abbas dia cerita. Tapi ada riwayat lain pula yang kita boleh gabungkan, boleh susun semula. Nabi SAW membaca doa bangun tidur. Doa bangun tidur dia baca. Ia sebagai menyatakan rasa syukur kepada Allah di atas nikmat usia yang diberi. Maka Nabi kita baca, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Acu kata, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ingat dah tak? Dia kata ingat dah Ustaz, tak ingat nak baca. Tu hal letih halik kita. Allah puas kempen. Waktu ajar ni tanya angkat tangan, ingat? Ingat. Waktu nak baca terlupa. Sekarang ni kita suruh ingat sungguh. Ingat waktu belajar, ingat waktu beramal, insya-Allah. Jadi bangun tidur, sapu muka kita, mungkin kita baca doa dulu, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, atau kita baca ayat dulu. Ikut tertib boleh, tukar-tukar sikit boleh, tapi kesesuaiannya sapu muka sambil kita baca doa ni. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tengok dia punya makna. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maknanya hidup sedar balik lepas kita tidur beberapa jam. Dan hanya kepadanya, kepada Allah kami akan dikembalikan. Para jemaah sekalian, bagian bacaan ini sangat besar. Sebab tu kita kena baca sekali dengan makna, kena faham makna. Yang pertama, kita puji Allah. Segala puji bagi Allah yang menyedarkan balik kita daripada tidur. Satu. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur, kepada Allah kita akan balik. Kenapa ketika bangun tidur Nabi ajar doa ni, wa ilaihin nusyur? Kenapa? Sebab langkah siang ni panjang. Langkah siang panjang. Daripada bangun tidur, macam-macam benda kita nak buat, nak boleh ke malam pula. Betul tak? Kita akan pergi berjabat, kita akan pergi berniaga, kita akan pergi sana, pergi sini. Membuatlah apa saja membuat. Yang penting, kamu akan dikembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau doa ni duduk dalam hati, tuan-tuan, berani tak berani kita tipu orang? Tak berani. Beranikah kita nak jual benda-benda yang tidak halal? Tak akan berani. Sebab kita tahu wa ilaihin nusyur. Inilah anak kata, zikir ni, bacaan ni handbrake supaya kita tidak berani nak langgar SOP syariat. Kita ni nak mati. Orang yang ingat nak mati, dia berani ke buat benda maksiat? Tapi ana selalu tanya, apa beza antara ingat mati dengan takut mati? Lama dah tu tanya ni, tahun lepas tanya ni. Tahun ni tanya pula boleh. Siapa dia boleh jawab? Apa beza antara takut mati dengan ingat mati? Serupa. Tanya ayahku dia. Serupa ke lama? Sama. Tak sama. Mana beza? Kita nak perbezaan di mana? Orang yang takut mati, dia beli belakang ubat. Orang yang mari jual ubat berapa-apa beli belakang. Pasal takut mati. Orang yang ingat mati lain. Tak boleh bunyi azan lagi duduk masjid dah. Pasal kalau mati tika ni aku duduk di masjid, Allahu Akbar. Bahagia tak bahagia kita? Itu di antara hikmah. Kenapa masuk, orang kata, sebahagian ulama kata, kenapa masuk kaki kanan, keluar kaki kiri dalam masjid? Sebab kalau mati tika duduk pintu tu, dia lagi dia pusing masuk dalam. Siapa begitu dia punya detail perbincangan. Banyak lagi lah. Yang pentingnya kita baca doa ni, kita hayati Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ingat kita nak balik kepada Allah. Kalau ayat ni baca duduk dalam hati, tuan-tuan, insya-Allah tidak akan berlaku apa yang berlaku hari ni. Pecah rasuah lah. Ni kita duduk gagal sehari dua ni pula. Orang boleh telus sampai ke Mekah. Tak cocok lagi boleh. Macam mana boleh lepas? Kita hok injek 3 kali ni pun. Nak naik kapal terbang ke Kuala Lumpur 4 kali kena tunjuk telefon. Pak tunjuk. Kata tunjuk dah ke tadi. Orang lain tengok, saya nak tengok pula.
Kata tengok lah. Asal boleh naik ke batu bas sudah. Pah Mekah boleh pergi. Kalau betul maklumat tu kita kata pincang sangat. Pasal wa ilaihin nusyur tak melekat dalam hati pegawai-pegawai kita. Ini punca. Tak sampai orang lain kita muhasabah kita. Baik. Selesai ada bacaan, maka Nabi kita bersiwak. Bersiwak dan membersih mulut. Siwak ialah sebatang sebuah kayu yang digunakan untuk menggosok gigi. Nama kayu ni apakah nama kayu ni? Nama dia kayu arak. Alif ra alif kaf, arak. Bukan arak Melayu ni, arak-arak. Kalau arak mabuk tu nama dia khamrun. Khamrun. Kayu arak ni, kayu ni sedap kita, dia bau, ada arak kata ada nakah, ada rasa dia. Macam kalau kita beli dekat masjid arak tu arak tanya, har wala barid. Mun hok pedah ke hok biasa? Dia ada pedah juga, macam 3 rasa juga kita. Kayu arak ni. Main dengan beruh gigi kita rasa apa? Plastik tak rasa apa dah. Oh rasanya ubat kena bubuh. Tapi kayu arak tak payah ubat. Tapi kita tak beramal juga dengan dia. Jangan-jangan kita pun sekali-sekali ada dalam beg patut hilang petalah puan Nabi. Tak jumpa cari. Baru ni raja arak mari kan. King arak mari. Kayu sugi tepek sini. Raja raja besar. Kayu sugi di sini. Oh dia dalam bab sunnah kau ni tak tinggal buat dia. Kita sunnah kecil ni pun tinggal. Terbaik kita bawa ke orang tuduh lalu. Keluar berapa hari dia tanya. Terayat dia tak berapa hari keluar. Baru balik kayu sugi. Keluar berapa hari. Kata pergi pondok kita berpelajar. Dia main keluar selalu buat dia. Baik. Pada zaman ini bersiwak berarti menggosok atau membersihkan gigi dengan beruh gigi. Sah. Jangan kata dia ni kita pakai bersiwak lah. Tujuannya nak bersihkan mulut supaya hilang bau. Kalau ada kotoran lekat-lekat celah gigi tu keluar. Jadi dengan beruh pun sampai kat matlamat. Jangan kata tak ikut sunnah dia ni. Sunnahnya bersiwak. Alat kita gunalah alat apa saja pun. Macam kita makan. Nabi tak makan nasi. Siapa dia kata Nabi makan nasi? Tak jumpa lagi riwayat Nabi makan nasi dah. Roti je makan. Habis kita makan nasi ni ikut sunnah ke tak ikut sunnah? Tak ada apa dah lah. Hak ikut sunnahnya makan. Nabi kata kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Itu sunnah. Mau nak makan nasi, nak makan roti, nak makan apa, capati dipersilakan. Tidak larangan. Maka sama juga yang pentingnya bersiwak dengan kayu ke, dengan berus gigi ke. Bahkan setengah ulama kata kalau tak ada kayu, dengan kain pun boleh. Perca kain. Kita ambil kain, basah, gosok, boleh. Yang pentingnya tak ada keemasan di gigi itu, tidak ada. Kekuningan tak ada. Tujuannya untuk menghilangkan kotor gigi dan menjaga kebersihan mulut. Tengok dalam hadis, apabila bangun daripada tidur pada waktu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok gigi dengan siwak. Siwak tu kayu siwak lah. Kayu Arab dia tu. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Banyak manfaat yang kita dapat apabila menggosok gigi ketika bangun dari tidur, lebih-lebih lagi bagi mereka yang hendak solat malam. Kita ni bila kita solat, kita bermunajat dengan Allah. Bila kita baca Quran, kita baca kalamullah. Kita nak cakap sama kita pun tak seronok kalau bang mulut. Betul tak? Tak seronok. Cakap orang sebelah pun tak apa sedap. Allah bang molek dia ni dalam makan petang. Jadi kita gosok. Itu adab. Bukan sekadar menyegarkan, ia juga menghilangkan bau mulut supaya tidak mengganggu malaikat yang turut bersama dalam solat malam kita. Masya Allah. Malaikat ya ta'azza. Al-malaikat tu kata Nabi, malaikat ni sakit hidung dia sebagaimana kita sakit hidung. Sebab tu orang makan bawang, kau makan benda hok bau, Nabi SAW tak benar bagi masjid. Habis, kalau tak segi masjid makan bawang. Orang tanya, kau nak tak pergi masjid tu? Makan bawang, takut nyanyi orang malaikat. Betul kau hujah kau? Jangan makan lah lepas Malaysia orang makan. Ni makan apa? Bawang lagi. Allah. Hok kita rasa kalau hari lain tak timbul masalah. Hok timbul masalahnya bulan Ramadan. Dah lah tarawih lama. Hok dah sebelah kita pula 4 kali sedawah satu rakaat mana agak. Berasa nak batal wuduk tu kata tepat. Jadi kita Nabi kata malaikat tata'azzah. Malaikat tak selesa dia bila kita bau mulut.
Pasal itulah saya lah secara direct malam ni, lama dah cuti ni. Nah, kalau nak marah tak mari pula. Kok mana isap okok tu betul-betul lah. Nyanyi kau malaikat. Pada sekat tu deh. Baik. Yang kelima, membasuh tangan 3 kali. Jadi bila kita selesai daripada doa-doa tadi, Nabi SAW dia siwak dia tangan dah. Tapi kalau kita nak pergi ke tandas, nak pergi ke sink, kita nak ambil beruh gigi, elok kita basuh dulu tangan. Basuh ni bukan untuk wuduk ni, untuk nak kebersihan. Tanda tuan-tuan. Basuh di sini bukan untuk wuduk, tapi untuk apa? Untuk bersih. Sebab apa? Tengok hadis. Kata Nabi SAW, "Idza stayqaza ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan." Apabila salah seorang antara kamu bangun tidur, jangan terus mencelupkan tangannya ke dalam bekas air untuk berwudu sebelum membasuhnya 3 kali. Kenapa? Hadis ini sahih dalam Muslim. Sebab apa? Tengok. Di akhir hadis Nabi kita bagi tahu dalam Bukhari dan Muslim, Nabi kata, "Fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Kita tak tahu tangan kita tidur di mana. Tangan kita. Lebih-lebih lagi zaman Nabi dulu, orang beristinja dengan batu. Tahu istinja dengan batu? Dia tak basuh air dengan air. Kalau buang air kecil ke air besar, istinja dengan batu. Manakala tangan dia duduk lalu kat celah tu, ada benda lah lekat tangan. Betul tak? Jadi zaman kita hari ni mungkin kurang sikit risiko sebab kita basuh molek dengan air. Tapi adab sunnah tetap kita laksanakan. Mana kalau kita nak pergi gosok gigi dulu dengan berus yang ada ni, elok kita basuh tangan dulu supaya tidak ada. Sebab itulah bila mari SOP basuh tangan ni, kita kata sebenarnya basuh tangan ni tuan-tuan dan puan-puan, sunnah ni diajar oleh Nabi SAW. Tak dia kawit. Tapi kita tak apa beramal. Bila kawit mari baru nak jadi. Bila kawit mari. Bijak juga kawit ni sebenarnya. Pasal itulah ana cerita dulu tuan-tuan, seorang khatib ahli khutbah di Arab. Ada lagi video dia. Mula-mula keluar corona ni, dia keluar khutbah yang menakjubkan. Tajuk dia, syukran corona. Terima kasih corona. Kita tengah duduk serabut sini. Nyaku demo tak nak pergi mana. Nak pergi masjid pun tak boleh. Maya jemaah tak ada dah. Keluar khutbah syukran corona. Terima kasih corona. Kita kata pelik tok ayuh ni. Orang lain duduk serabut belakang, dia syukran pula dah. Rupa-rupanya dia kata apa? Corona mari, dia dapat menutup tempat maksiat, dia dapat tutup kilang arak, dia dapat tutup tempat-tempat bar yang tak mampu dibuat oleh para pendakwah seluruh dunia. Bijak. Kita kata betul. Corona mari baru tutup. Lepas tu ada orang cumik, lepas tu guna sekali dengan masjid tutup. Nah, kita kata sebab masjid ni corona nak denda kita sebab kita tak menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar dengan baik-baik. Dia kata biar aku kerja sekali dengan mu kena. Betul lah. Tugas amar ma'ruf nahi munkar ni besar tuan-tuan. Apabila kita tahu benda munkar kita diam, Nabi SAW bagi tahu akan turunnya bala, dia sapu semua sekali. Tak kira orang baik tak baik. Mari kita bertugas amar ma'ruf nahi munkar. Baiklah. Makanya kita tak tahu hikmah kenapa kena basuh tangan. Nabi kata fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia tak tahu tanganmu tidur mana. Betul. Jadi kita kena basuh dulu baru kita guna tangan tu. Baik, kita pergi kepada yang keenam. Adab yang keenam. Istinsyaq wal istinthar. Iaitu masuk air ke dalam hidung dan istinsak embuh balik. Ini sunnah. Mana kita bangun tidur ni, kita masuk air, serung ini, semua balik. Jangan masuk saja, kena keluarkan balik dia. Tengok dalam hadis. Selepas bangun daripada tidur, kita disuruh untuk melakukan istinsyak. Mana istinsyak? Mana sedut air dalam hidung. Iaitu menyedut air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk membersihkan rongga hidung. Hal ini kerana semasa kita tidur, syaitan menginap dalam lubang hidung kita. Berasa semak ke masa tidur? Nah,
Patut derah deku biasanya sombak lagu. Ada hadis ke? Tengok tuan-tuan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqaza ahadukum min manamihi falyastansir thalatha marrat fa inna asyaitana yabitu ala khayashimihi." Apabila kamu bangun daripada tidur, lakukanlah istinsyak. Dalam hadis ni kata falyastansir. Embuh air. Mana kita nak embuh air, kita kena masuk dulu. Seh dulu. Keluar 3 air sebanyak 3 kali. Fa inna syaitan, kerana syaitan bermalam dalam rongga hidung. Syaitan dia cari belakang lubang. Kat mana ada tempat dia duduk situ. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana kita nak faham hadis ini? Ikhtalafa ahlul ilmi. Para ulama berbeza pandangan tentang syaitan tidur sungguh ke? Ke ayat ini lebih kepada satu orang panggil gambaran. Ada ulama kata inna bayati syaitan ala laisa haqiqah. Dia kata bukan tidur sungguh. Nak ceritanya bila kita tidur tu banyak benda-benda dalam rongga kita tu. Ada kupus itu, eloklah kita basuh keluar dulu. Sebab syaitan ni kotor. Jadi hidup kita pun kotor juga. Itu satu pandangan. Ada ulama kata tak. Wahwa ala zahirihi. Ni orang ni sedaknya kata wahwa ala zahirihi. Betul sungguh syaitan termasuk sengoti dalam hidup. Bagaimana banyak cerita syaitan dalam tubuh kita ni. Satu lagi hadis yang lebih kurang sama. Nabi SAW sebut inna syaitan yajri min ibni adam majradam. Syaitan nak goda kita ni masuk dalam tubuh kita melalui saluran darah. Dia lalu ke lorong darah. Dia lalu ke tu. Pergi ke hati, ketika telah dia goda kita. Maka ada ulama kata tak, betul sungguh. Li'anna al-anfa, kerana hidung adalah merupakan salah satu daripada pintu masuk ke tubuh kita, allati yutawassalu ilal qalbi, yang boleh sampai ke hati. Maknanya daripada hidung dia pergi sampai ke hati. Tujuan dia nak kacau situ. Pintu-pintu lain tertutup kecuali hidung. Illal anf wal uzunaini. Dan 2 telinga. Telinga pun syaitan masuk juga. Kau panjang cerita ni. Mana cerita telinga pula? Cerita telinga hadis Ibnu Mas'ud al-muttafaq alaih. Maknanya di riwayat oleh Bukhari Muslim. Zukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailahu hatta asbah. Rasulullah, ada orang ni tidur sampai subuh. Tak bangun tahajud, tak ada solat witir, tak ada apa. Nabi kata apa? Zaka rajulun bala syaitanu fi uzunaihi. Orang tu telah dikencing oleh syaitan dalam telinga dia. Ini pun para ulama duk bahas juga. Kencing sungguh ke? Ke dia panggil ayat maknawi. Maknanya macam kita hari ni kan. Kalau orang kena tipu kawan, dia kata dia tu kena kencing kawan. Tak ada kencing, kalau kencing kita tumbuk dia. Mana mepeh jalan tu, punya kencing ke kawan dia, kena tipu. Jadi ada kata dia ni satu analogi. Orang tu kena tipu. Maknanya syaitan dia masuk ikut hidung, masuk ikut telinga, masuk ikut mulut. Mulut boleh masuk juga. Masuk juga. Mana dalil? Seronok kan belajar dengan dalil tu. Tak boleh nak claim. Tu main dengan dalil ni. Nabi kata, "Iza tasawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fih." Bila kamu menguap, tutup mulut. Tutup mulut. Fa inna syaitana yadkhul. Syaitan masuk dalam mulut kita. Nganguk macam rimah lapar tu, syaitan masuk dalam. Dia masuk tak keluar dah. Dia relax dalam tu. Nabi kata, "Falyaqzim mastata." Hendaklah kamu tutup mulut kamu sebuah mungkin. Baru ni ada orang tanya. Kita hari hujung minggu, hari Sabtu, Ahad, masa PKP pun ni, ana buka ruang untuk tanya jawab. Ada orang tanya, "Ustaz, waktu kita pakai mask ni, pakai topi ni, kalau kita menguap kena tutup mulut ke tak?" Sedap juga soalan tu. Nak jawab lagu mana? Tutup ke tak tutup? Top mah ada dah ni. Kena tutup juga. Pasal apa kena tutup? Sebab
Dia boleh masuk je lah tu. Bila kita tutup, baru dia tutup. Jadi kena tutup. Walaupun atas ni kita tutup. Itu adab. Ini kena ingat. Menarik juga soalan-soalan pelik-pelik ni. Soalan suka pelik-pelik ni, jawab tu payah. Baiklah. Sesalah pada kita. Apakah maksud syaitan tidur dalam hidung kita? Ada yang mengatakan bukan bermakna syaitan secara hakiki, tapi maksudnya ada penyakit yang datang, maka ia dinisbahkan kepada syaitan. Ada kata macam itu. Ada juga ulama yang mengatakan secara zahir memang syaitan tidur di situ. Ini sama seperti suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menutup mulut ketika menguap bagi mengelak dimasuki oleh syaitan. Termasuk jugalah orang yang tak bangun solat malam dikencing oleh syaitan. Jadi 3 lubang ni masuk syaitan belakang. Allahu Akbar. Dulu kita belajar kan, adab masuk rumah. Siapa dia masuk rumah tak baca bismillah, syaitan pun masuk sekali. Di tempat nak makan pula tak ada baca bismillah pula, kuat syaitan makan pula. Syaitan kata, oh happy malam ni, ada tempat tidur, ada tempat makan, asyak makan malam dapat. Yang tak tahannya duduk dengan isteri tak ada baca juga, tupai juga kawan tu. Hati ya lapak anak tu. Nauzubillah, jangan duduk gora tapi benda tu berat. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada yang ketujuh. Di antara sunat kita bangun daripada tidur, iaitulah berwudu. Mana dalil? Dalil Ibnu Abbas tadi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sesar daripada dia siwak, dia pun pergi berwudu. Setelah dia berwudu, yang ke-8 Nabi kita solat tahajud. Inilah di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan sebaik sahaja bangun daripada tidur. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidurnya, baginda terus membaca ayat suci Al-Quran, memuji kebesaran Allah, baca alhamdulillahilladzi ahyana tadi. Dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan bahawa setiap amalan yang dilakukan dalam kehidupan hariannya berbentuk ibadat. Jadi mudah sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita masuk kepada alam ini, alam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah nanti kita tunjuk buku yang menarik tu, tajuk dia sehari dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik. Bangun tidur dia buat apa, kemudian pagi subuh dia buat apa, waktu duha kita boleh tengok. Rutin hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mudah, sangat simple. Jadi kalau kita, inilah cara kita. Bangun, kadang-kadang timbul soalan apa ni, nak solat apa bang malam? Nah, ada orang tanya, solat malam ni solat apa sebenarnya? Dia banyak kategori solat malam. Dulu kita bincang dalam tajuk Qiyamul Lail dulu, tapi oleh kerana waktu ni waktu dia, kita perlengkapkan perbincangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bila kita bangun selepas daripada rutin tadi, kita pergi ke tandas, buang air semua, ambil wudu. Pada waktu itu kita boleh mulakan dengan sama ada sunat wudu, boleh. Sunat wudu dulu. Kemudian kita nak solat apa sunat? Allah, berasa nak sembahyang sunat lagi, sunat taubat. Apa saja solat waktu lepas bangun tidur, semuanya duduk di bawah kategori solatut tahajud. Solat tahajud ni package dia, lepas bangun tidur malam sampai ke azan subuh, itu nama dia solat tahajud. Kita mula dengan solat witir, witir kita akhir sekali. Maknanya kita solat sunat. Solat Nabi kata salatul laili masna. Solat malam ini 2 rakaat. Sampai ke akhir malam dekat nak subuh, kita tengok, nak subuh dah. Kita pun nak pergi masjid dah contohnya. Kita pun tutup solat malam kita dengan witir. Tutup. Bukan makna solat witir penutup solat malam, tapi menjadikan dia sebagai penutup. Maknanya yang terakhir solat malam witir. Ini ada setengah orang dia salah faham. Bila kita solat witir, ada setengah orang dia tak bangun, dia rasa dia tak bangun akhir malam. Dia solat witir sebelum tidur. Macam cerita Abu Hurairah kan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia witir belum tidur. Nabi pesan kepada dia. Kita pun kalau tengok keadaan malam ni kita letih sangat, rasa penat sangat, elok kita witir sebelum tidur. Kadang-kadang bila orang letih ni lajak tidur.
Sedar-sedar orang azan subuh dah, ataupun dekat-dekat nak subuh. Jadi siapa dia solat witir dah belum tidur, bila bangun nanti dia boleh solat lah. Semua solat dia boleh solat. Masna, 2 rakaat. Cuma dia tak boleh ulang witir yang kedua. Ada orang kata kita batal dulu witir, boleh? Batal dulu. Mana kita solat 1 rakaat, kita kira kembar yang tadi. Ada dalam pandangan ahli fiqh, kita kata tak payah buatlah. Tak payah dibatal-batalkan. Memadai dah kita, tak payah witir kali yang kedua, cukuplah kita witir sekali. Dan alhamdulillah terlaksanalah solat malam. Maknanya bila bangun tidur, nama dia solat tahajud. Saya tak nak tidur. Malam ni kita kerja shift malam, tak tidur. Solat apa tu? Solat apa kita solat? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, selepas solat Isya, kita solat sunat ba'da Isya, semuanya lepas pada tu Qiyamul Lail sampai ke subuh. Tapi kalau kita tidur, bangun, upgrade. Qiyamul Lail, tahajud. Itu jadi punya konsep solat malam. Jadi di bawah solat malam tu mari ada belakang. Witir kalau bulan Ramadan termasuklah tarawih, qiyam Ramadan dan lain-lain salat. Jadi kita tak payah duduk fikir panjang-panjang. Jenis apa solat yang kita mikirnya macam mana nak bangun malam. Itu kena fikir tak? Allah. Kadang-kadang kita tak pernah bangun pun malam. Bila mari musim-musim tertentu, saya tak nak sebut musim apa tu, orang tu tahu dah. Sebut musim itu senyum dah. Bangun pukul 3 pagi duduk bertepik. Tak rasa malu ke Tuhan? Sepanjang tahun tak bangun, ada musim ni boleh bangun. Kif kita nak depan Allah. Kalau semua sepanjang umur hidup kita tak bangun, tak apa. Kita tak malu, rekod kita tidur yang malam, tak ada apa. Tapi ada musim kita boleh bangun kerana benda, tapi kita tidak bangun kerana Allah. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan fikirlah. Sebab itulah kita rasa malu dengan Tuhan, jangan bangun. Tak bangun tak sedap, tak boleh tengok. Enggak sedap ke apa, bawa kita tengok. Baik sedap tidur lagi. Dah, habis kita. Wallahu alam. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan sambung nak tidur pula. Sepatutnya sunat belum tidur, bangun tidur, lepas tu dia pergi panjang. Tapi kita letak setepak. Bangun tidur pula. Jadi lama masa tu daripada bangun tidur ni 2 minggu lagi baru kita tidur. InsyaAllah ta'ala. Cuma kalau mengajar minggu lepas, tahun lepas baru tidur. Kan budak-budak nakal ni, masuk malam ni keluar tahun lepas dia main. Kita tak ada hijau belakang tu. Baiklah para jemaah sekalian, sambil-sambil kita ceriakan suasana. Kita juga ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.